Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Selamat datang ke podcast kita iaitu Oh Heka. Wah, bagus. Better. Kita dah tahu dah. Dah tahu cara harmonize tu, note dia. cuma masih jauh lagi. I think para pendengar pun dah biasa. Betul. Dah biasa dengar kita dua punya harmony. Aku rasa betul. diorang boleh dengar lah. Daripada korang try cuba dengar daripada episod 1 hingga ke episod sekarang ni. And korang comparekan lah suara kita dua macam mana ni. Yes. Dia makin lama, kalau you perasan lah, daripada first sampai last sekarang ni, makin lama makin rabak. Apa khabar Ustaz Baik, Fali? Alhamdulillah, Ustaz Fali Macam mana? Sihat? Sihat. Ustaz Fali sihat tak? Alhamdulillah. Biasalah. Biasalah. Okay, Ni semua dugaan. Biasa dugaan hidup Betul, ni betul. memang kadang-kadang tapi sekarang to what I heard ada rise in COVID cases. COVID, yes. Alhamdulillah. Cuma Alhamdulillah, saya tak ada COVID. tak ada COVID lah. Dah Okay. check dah. I think dah few days dah check tapi tak ada COVID. Tapi dia sakit lah. Sakit lah. I think tak cukup rest. Betul. Sejak daripada umrah dan booth dan after booth dan kebetulan anak sakit tu hari. Correct. Sampai bawa ke hospital pagi-pagi buta sampai pukul 8 pagi ke hospital. Tak tahu doktor nak buat apa. Biasa lah. Sampai itu lah balik dan continue rukiah lagi apa dia semua. Teruk lah. Tapi it's okay, never mind. It's okay, kita Podcast masih Oya ke ada. Ya, itu Itu dah paling penting. sedia menemani anda semua di rumah, di kereta dan di mana-mana saja. Yeah, so kita nak cakap pasal I want to talk to you about discuss pasal bila kita beli makan dekat apa tu kedai. Usually kita beli macam epok-epok tu tak? Sekarang kan susah nak beli epok-epok yang macam full. Susah sangat sebab kita the one yang confirm ada full tu macam Chunky makan lah. Itu macam penuh isi. Betul. You know when you buy you pay macam $2 ke apa plus, kan. yes. Dia memang cow. Kan kalau kita beli epok-epok dekat macam pasar ke dia punya kedai makan epok kadang, ya. usually yang epok-epok angin orang panggil. Epok-epok angin. Epok-epok angin, ya. Sebab so especially bila kau tak pernah beli daripada kedai tu and then kau selera tau nak makan epok-epok sardin ke Nampak epok-epok. daripada luar macam nampak Yes kan. macam garing gitu Correct. Tapi nanti beli kau makan epok-epok angin. Itu macam itu dah kira dia tertipu tau. Betul. Sebab sekarang berapa epok-epok 3? Tak pernah beli. Sebab dah tahu banyak angin kan. So tak pernah Kan beli. kan tapi dulu ada this trend kalau I think budak-budak muda tak tahu dekat MRT dulu banyak. Dulu ada orang yang kau tak tahu maybe kau pun tak go through that zaman sebab kau wasn't in Singapore. MRT So dekat depan MRT usually macam sebelum kau pergi masuk kat dia punya station dia kat luar tu usually ada orang macam Bukan kedai lah. Bukan. Dia akan Dia macam curry pub style correct. So dalam kotak nanti dia tutup nanti dia jual tapi illegal lah. Sebab aku kan pernah jadi orang tu. Jadi epok-epok Yes. Abang epok-epok. Abang panggil juk epok. Jumbo. Tak dulu Epok-epok apa je? epok angin, epok epok kulit. Tak ada. Epok sardin, epok telur, epok kentang. Buat sendiri ke? Buat sendiri. So my parents did it. So back then aku punya life ni tak adalah mewah all the way. So adalah time-time susah tu bapak aku akan pergi ke mak aku nanti masak. Mak aku macam kadang-kadang pada tempat tu Chinese New Year. Mak aku akan goreng ayam goreng. Kita bawa air can. Habis nanti mak aku goreng epok-epok. Nanti kita jual loh illegal. Wow. Kita pergi kat kedai bunga. Kau tahu macam all this tu landscape punya kedai. Yes. Flora lah apa ni semua. Faiz Flora ni semua kan. Kita akan bapak aku akan cold drink, chicken wing. Macam gitu duk. Because bapak aku I think kena macam retrench ke apa ke dia stop taxi something like that lah. So he wanted to go macam entrepreneur sikit lah. Tapi dia jual epok. So yang kelakar dia bila aku jual epok kan. Dia kelakar duk. Bapak aku kita jual epok tu bukan kat MRT tau. Dia tinggalkan aku dekat Causeway checkpoint. Dia tinggalkan aku tu. Causeway. Kau tu checkpoint yang orang nak jalan kaki punya. Ya. So nanti kan ada stop, ada traffic light kat situ. Kan? So Yang dia dekat dengan dulu ada Sheng Siong. Yes. Tapi more to the checkpoint side. Bapak aku akan tinggalkan aku seorang-seorang. Nanti dia akan drive. Nanti dia akan patah balik. Dia tengok aku kan. Macam dia signal aku lah. Macam okay tak okay. So aku test whether boleh jual tak boleh jual. Kalau tak ada orang beli ni, bapak aku akan okay, angkat kotak nanti kita jalan.
try tempat lain lah. Yes. So back then wow. aku rasa aku primary school. Pernah kena tangkap lah? Tak. So far alhamdulillah kita Kalau mencari orang kecil rezeki. Ini dah cakap jangan tangkap. Kita mencari rezeki yang halal lah kan. So I think it's a nice experience. Yeah. Sebab bila kecil tu kan, kau go through this kind of things, kau tahu tak kesusahan ibu bapa kau untuk mendapat $1. Sebab Apple pun satu tiga keping $1 apa. Back then lah. Back then 3 for $1. Okay. 3 for $1. So untuk dapat $1 saja, aku nak dapat that sale itself macam mana. Habis aku nak minta bapak aku duit senang macam, "Ba nak $5?" Kan dia nak kena jual berapa kali. So bapak aku went through a lot lah. Macam he try to sell banyak kali. Aku nak fikir balik bapak aku buat business sama macam aku duk. Dia suka jual makan. Tapi dia suka jual murah. Lepas tu kan tak untung. Tak, dia macam amal jariah tu. Sebab dia macam dia nak jual, habis dia tak kira tau. You know orang tua punya style, diorang tak kira macam untung berapa ni semua. So dia macam, kita jual nasi dengan rendang gini kan, boleh lah $3.50, $4 mahal sangat lah. Tapi dia tak fikir cost price dia berapa, minyak dia drive pergi hantar orang berapa, dia tak fikir tu semua. So aku rasa dia pun bungkus juga. Kesian ya. Kesian. I mean kalau untuk orang dulu kan diorang tak ada all this macam business punya teknik ke knowledge apa ni semua. Jadi diorang pun macam kira sikit-sikit ni boleh lah. Kadang-kadang ada benda-benda yang diorang terlupa nak kira. Correct. Kan. I think this one also goes back to sebagai seorang Islam. Sebab kita ada this hati perut tau. Macam and kita tak boleh overcharge sebab benda tu takut jatuh ke dalam lubang haram. Betul. That's why ada macam tak mula nanti orang apa, atau macam let's say orang tu tak ada duit, kau kasih dia makan free. Sebab itu memang benda kita. It is good sebagai adab sebagai seorang Islam, sebagai orang Melayu tu. Kau nak kena ada hati perut. Kau kena faham, kita fikir pasal macam tak apalah, nanti Allah akan return. Betul. That's why business Melayu kan dia tak ada as kaya as kalau business sebagai orang Cina, orang India. Pasal orang Cina dia macam no, business bro. Dia macam tak ada, aku tak ada kesiankan kau. Ni aku punya rice bowl. Tapi kalau Melayu macam tak apalah kan, halal lah halal. Tapi hidup kita sebagai seorang Islam jadi berkat lah. Betul. Itu yang betul. Itu yang mahal lah. Yang mahal, yes. Betul. Dia kadang-kadang ada orang banyak duit tu. Kadang-kadang all this macam, bukan kita nak judge lah, macam orang-orang yang bukan seagama dengan kita apa semua. Orang betul-betul pentingkan tentang numbers. Betul. Dalam business, sales lah apa dan semua. Kita kebanyakan adalah keberkatan. Itu paling penting. Banyak sales ke apa ni semua tapi hidup tak berkat. Tak aman lah. Kan hati kau tak aman. Duit dia akan datang banyak, dia akan pergi pun banyak. Betul. Aku experience that before. Macam mana orang-orang dulu, diorang boleh hidupkan anak, ada 12, 15 anak tu. I mean, mak bapak diorang bukan CEO company apa ke, bukan founder of this one. Betul. Kadang diorang setakat bapaknya kerja sebagai petani ke, ataupun bawa taksi ke. Mak dia kan kadang-kadang kat kampung-kampung cuci pinggan ke, cuci baju orang, itu je. Tapi boleh menghidupkan 13, 12 anak. Macam steady berkat lah. Berkat. Sama lah, I think macam my dad ada 5 orang anak. Habis dengan my mom also tak kerja back then, tapi dia taxi driver je. Itu pun taxi driver. My dad taxi driver. My mom taxi driver, busy tak ada. Tapi my dad will macam keluar pagi, tapi keluar pun tak pergi mana, macam pukul 7 pagi keluar. Dia akan balik sebelum maghrib. And cukup lah. Macam sekarang aku tengok orang bawa Grab nak kena macam bantai 10, 12 jam, 14 jam kan. Tapi dia tak kau nampak dia masih trying to hustle. I think this one goes back to the question aku tadi nak tanya actually, sebab kenapa aku banyaklah baca hadis, aku baca macam all these stories lah. Nabi Muhammad tak pernah suka the marketplace. Marketplace is souk. Maknanya pasar ni adalah tempat-tempat yang kebanyakan tidak baik, especially kalau untuk zaman dulu lah. Sebab ada banyak penipuan ataupun penipuan, kejahatan-kejahatan yang ada kat dalam, sehingga pun ada doa ketika nak masuk souk atau masuk pasar pun ada doanya, memang dikhususkan seperti itu. Dan untuk zaman dulu, especially kalau untuk pasar ni, ada sebahagian orang yang menipu ketika menimbang. Right. Dan ini memang disebutkan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Dia celaka bagi orang yang sengaja untuk mengurang-ngurangi timbangan. Yes, that's why for me I jual apa? Correct. I jual my products. I jual my garam, I jual my semua benda lah, my kasturi apa semua. I takut nak kurangkan ataupun exact. Ni I takut sangat.
So I akan selalu kasih lebih, Hukum dia kat kasih situ, lebih. So alhamdulillah siapa sahaja yang beli saya punya produk kan, you boleh timbang you punya you boleh timbang produk saya sendiri, mesti akan lebih. Sebab saya takut tergolong daripada orang-orang mutaffifin, orang-orang yang suka menipu-menipu, mengurang-urangi. Yap. Ada je benda tu macam dia tahu kita tak check. Kan atau macam tengah depan mata kau ni kadang-kadang depan mata tak ada bikin sebab kita trust dia, kita tak tengok dia kan. Dia akan macam bang sekilo gini dia pusing belakang nak ikat, dia cabut, dia keluarkan sikit. Banyak kan klip macam gitu kan. Kat TikTok pun banyak juga. Correct. Macam tukarlah quality. Atau macam dia dah back, kau dah pilih apa kau nak tu, nanti kau dah bobong dia try to push benda kan, nanti dia angkat yang lain punya paket. Allahu Akbar. Ni is just banyak. Tak ikhlas orang macam gini. Sorry to say including yang epok-epok Correct. Sorry to say. Correct. Kalau kita nak kenakan bagi siapa sahaja yang jual epok-epok tak. Tapi please be inilah. Honest. Ingat dia kalau satu tadi berapa kalau sekarang? Sekarang tak tahu, maybe $2 kot. $3. I think so. Let's say lah $3. That $2 you tak akan bawa ke mana. Kalau memang you menipu, tak berkat, tak bawa ke mana pun. Seriously, that $2 won't help you jadi orang kaya pun. So, kan jujur je lah. I mean, kalau memang you nak letak banyak, kalau mahal cost price, naikkan harga tak ada masalah. Betul. Orang pun macam kita Old Chunky, tak ada orang bilang Old Chunky ni expensive, $1 tak ada apa? Tak ada. Sebab apa? Dalam dia ada telur, ada apa. Jadi orang happy. Tak pernah complain dan orang will keep on buying. Yep. Sebab puas lah benda tu. Betul. I think in this in this era, people would rather spend what is worth the money. Macam tak kisah $10 kita apa, tapi kau tahu kau kasih aku betul. Betul. Dan macam ni murah. Dan so sekarang nak beli benda yang murah, kau macam betul tak betul ni dangerous. But okay, tadi kita sentuhkan tentang Nabi tak suka tu marketplace kan, tempat pasar ni semua, sebab banyak penipuan, sebab banyak benda yang haram lah yang ni dilakukan kan. Tapi Nabi sendiri suka orang yang berdagang. Ya, betul. Kan? Betul. Nabi sendiri berdagang dulu. Berdagang, yes. Nabi daripada kecil sebetulnya Nabi SAW selalu ikut dengan pakciknya Abu Talib untuk berdagang. Dia jual apa? Jual apa-apa saja. Was it? Yes. So, sebagai dia budak kecil dulu? Yes, daripada muda Nabi SAW selalu ikut dengan atuknya. Jadi suatu ketika Nabi SAW nak berangkat ke Syam. Syam tu daerah Iraq, Syria, Palestin tu Syam. Di pertengahan jalan itu dia berjumpa dengan Bukhairah, seorang pendeta yang betul-betul ikut kepada Injil. Dia nampak tanda kenabian. Tahu tak? Tanda kenabian tu kat belakang tu ada Nabi SAW. Ada tanda kenabian tau kat belakang. Was it? Yep. Setiap Nabi ada tanda kenabian? Untuk Nabi SAW ada tanda kenabian. Apa tanda dia tu? Macam mana tanda dia? Wallahu a'lam. Dia katakan seperti ada daging yang terkeluar. Yang berbentuk wallahu a'lam berbentuk apa, tapi ada daging yang terkeluar seperti itu. So ketika yang pendeta ni nampak, dia katakan suruh balik sebab orang-orang akan memerangi dia. So Nabi SAW pernah waktu masih kecil itu terus suruh balik, dan setelah itu Nabi SAW terus berniaga kat dalam sampai dewasa baru keluar ke Syam lagi. Tapi bijaknya Nabi SAW adalah Nabi ketika kat Mekah tu, Mekah Nabi SAW berdagang kan, dan bila pergi Syam pun dia akan berdagang. Artinya daripada Mekah ni dia berdagang, kemudian dia pergi Syam, dia pun berdagang benda-benda yang ada kat Mekah. Daripada bawa barang-barang kat Mekah, dia jual kat sana. Pandai And bila kat sana nak balik ke Mekah kan, dia angkat barang-barang ni semua dia jual kat Mekah, barang-barang yang ada kat ini. Itu pandaian Nabi SAW dalam berdagang, yang mana orang lain tak buat macam itu. Pandai So Nabi SAW selalu dapat double untung. Right, pasal dia pergi balik apa? Pergi balik, yes. Mana. So orang-orang hanya pergi sini, pergi ke Syria, dah balik dah. So dia akan jual kat Syam lah. Orang-orang Mekah akan jual kat Syam dah. Habis jual dah balik tak payah jual lagi apa-apa. Lah, rugi. Nabi SAW sini jual, sana jual. Sama. So dia just in out. Ya, gitu. Pandai Nabi SAW. Sampai dikatakan dalam kitab-kitab sirah, pernah ada seseorang yang datang ke Mekah, kemudian dia beli dengan Nabi SAW. Beli sesuatu,
Kemudian dia nak melakukan tawaf. Mhm. Kemudian dia bilang dengan Nabi SAW. Masa itu dia tak tahu itu Nabi. Masa belum Belum lagi Nabi lah. SAW masih remaja lagi. Masih muda. Katakan, wahai Muhammad, tolong jaga aku punya barang ni. Mhm. Nabi SAW jaga dia punya barang dia. Dia tawaf. Setelah tawaf tu dia balik. Dia balik negara dia. Dia tak pergi ambil balik? Dia lupa. Allah. Dia balik sampai ke negara dia. Kemudian dia baru teringat. Alamak. Yang ini. Dan tahu tak, bila dia balik, Nabi SAW masih tunggu kat situ. Hah? Nabi SAW masih tunggu Kesiannya. kat situ dengan barangnya itu. Kesiannya. Dijaga. Amanah bro. Allahu Akbar. Itulah Nabi susah SAW. nak jumpa orang macam itu. Ya, kan? disebutkan dalam kitab sirah. Kalau kita taruh diri kita kat situ pun belum tahu lagi macam Macam nak orang balik dah tak, dah halal lah. Biasanya Sekarang gitu kan, sekarang macam, orang dah balik. sekarang halal lah, bukan dia tahu pun. Orangnya dah tak ada kan, tak tahu bila patah balik kan. So maybe tu kau punya Bukan ada internet, bukan ada apa-apa semua. tapi dia tunggu. Mungkin, Berapa lama dia tunggu tu? sejak daripada situ, so ada katakan sampai 3 hari. Mhm. Tunggu 3 hari. Siannya. 3 hari, kesian kan. Aku imagine dia kecil gitu. 3 hari tunggu. Sejak daripada situ baru Nabi Muhammad SAW dipanggil sebagai Al-Amin. Orang yang terpercaya. Sejak dari kejadian tu. Jadi semua orang jadi tahu. So daripada kecil dia memang dah show dia punya karakter dia yang boleh dipercayai. Yes. No wonder bila dah besar tu, bila dia dah jadi dah dapat tu wahyu tu semua kan. Bila Allah atau Nabi try to apa nama dia dakwah kat orang, there are some people macam tak, tapi dia ni is Al-Aziz. Sebab itu dia dakwah pertama Nabi SAW bukan dengan kata-kata, is about sikap. Akhlak dulu. Dia tunjukkan orang akhlaknya yang baik dulu, baru setelah itu baru dakwah. Jadi cara kita nak dakwah bagi orang-orang yang mungkin tak boleh dengar dengan apa yang kita katakan, kita dakwah dengan cara kita. perilaku dulu lah. Betul. That one, I think that is very smart punya way, because kita kalau nak berdakwah kat orang kan, kita nak ajar orang cara apa yang betul. Kita diri tu nak kena reflect dengan cara kita bawa, tutur bahasa kita, adab kita, cara kita berbual dengan orang tua ni semua. Sebab kalau engkau ni yang kaki macam maki-maki ni semua, siapa nak dengar kau kan? Habis kau suka tipu. So orang dengar cerita kau macam dia ni cerita dia ni cerita tak boleh percaya sangat lah. So right. dakwah dengan akhlak dulu. Sama macam kita nak suruh isteri kita solat. Tapi kita tak solat. Kita tak solat tak boleh kan. So Betul. macam kita nak solat, takut kita nak cakap dengan dia macam solat lah. Takut dia Kita just solat je. Kita solat je. Kita solat tiap waktu, nanti dia akan tengok sendiri, insya-Allah dia akan ikut. Betul. Tetapi bila Nabi actually jadi penggala kambing? Pengembala kambing daripada muda juga. Dia budak juga. Daripada muda juga. Setiap nabi semuanya adalah pengembala kambing. Memang itu dia punya macam startup job Yes, untuk all prophets. Right. Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, semua. Hampir semua. I think ada pengajaran dia kat situ kot. Pengajaran dia. Maknanya cara kita tak tahulah kan. Sabar dulu menghadapi dengan binatang. Kan? Sebelum menghadapi manusia. Actually betul lah. Manusia. Actually betul lah kan. Sebelum kau nak layan dengan manusia, kau boleh layan tak perangai binatang? Yep. Yang sebab tak ada otak, yang tak ada akal, tak ada apa, dia just tak macam ada iman, tak ada apa. kau control ni dulu. Yes. Kalau kau pass this, or maybe there is Allah punya test maybe. Kan? Macam tak apa, kasih kau jadi penggalang kambing, kau jaga dulu. Boleh handle tak? Kalau tak boleh handle tu no. Fast. Okay, I got another question. Tadi macam because salah satu pendengar kita lah ada DM kita dekat Instagram kita yang mengatakan tentang bila dia beli benda ni, beli makan ni lah kan. Habis dia dah bawa balik tu, sekali benda tu rosak. So kalau let's say apa hukum dia, macam let's say kita, I'm not saying this to any penjual makan lah this one can go to anybody, boleh kena anybody, kadang-kadang kita memang tak nampak ke apa. But apa hukum dia kalau macam kita tahu benda tu rosak, tapi kita masih jual lagi? Ada orang macam itu tau. Kalau kita tahu dan haram hukumnya. Hukumnya haram Haram hukumnya untuk kita jual sesuatu yang sudah rosak. Sebab ada macam gitu, macam ada. Zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, tak silap saya. Zaman Khalifah Umar bin Khattab yang buat pasar ni apa semua, pernah tangkap seorang yang jual gandum yang atasnya itu cantik, bawahnya itu busuk.
Tapi ketika orang beli itu, orang nampak yang atas kan, tapi yang dikasih adalah yang busuk. Allah. Tapi dia datang ke hadapannya Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar bilang suruh tukar, kasih yang bagus. Ya. Itu adalah perkara yang haram. So tak boleh. Kan? Tak boleh. Sebab I think I've heard also macam sama juga dengan sedekah. Macam bila macam tadi kita discusskan, bila kita nak sedekahkan orang benda tu, kita harus sedekahkan benda yang berkualiti. Betul. Kau jangan sedekahkan orang macam mak ni t-shirt ni aku dah tak pakai, dah lusuh kasih orang. Bukan. Kau nak kena kasih orang benda yang kau sendiri akan pakai. Kau jangan kasih orang benda dah lusuh, benda dah berkarat ke, dah rosak koyak-koyak, kau nak kasih orang. Jangan benda gitu. Sebab tu sama dengan ni boleh cakap pasal sedekah. Apa lagi bila berjual, orang beli dengan titik peluh dia, and then especially macam kita tak tahu orang tu macam mengidam. Kau tahu kita kadang-kadang ada mengidam benda kan. Yes. Kau nak sangat macam let's say lah, taruh sambal telur lah kan. Nak beli sambal telur, sekali dah barik selera, buka busuk. And then orang tu tahu ke tak tahu, macam kita pun faham lah. Tapi kita as a receiving end macam mana ni? Kita should just redha lah. And dia bukan rezeki kita ke, atau macam kalau you nak tukar, boleh tukar. Tak ada masalah pun. kita have the right apa? You have the right. Kan? Kalau orang tu, tapi kebanyakan kat Singapura, ada kebanyakan orang yang akan tukar. Yep. Dia bilang basi. Yep. Dia akan tukar. Unless jauh lah. Ini Singaporean memang macam itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Based on apa yang saya banyak kali dengar is kita akan tukar lah. Orang Islam kita. Sebab kita tahu tu adalah haram kalau kita tak kasih dia yang baru lah. Kan? Atau macam kita minta refund ke, message dekat Instagram ke apa ke. Cuma jangan terus you viral kan. Sebab kadang-kadang tak tahu tu. Kadang-kadang tersilap ke, betul. terbasi ke. Fakta-fakta weather, fakta-fakta engkau dah beli dalam kepanasan tu, engkau dah 1 hari, dah 10 jam dengan benda tu berbungkus kat dalam. Faktor-faktor gitu semua is also important. Kau nak kena reflect. True. So jangan terus viralkan. Pergi kat kedai tu, bilang dengan orang dia, oh bang, tahu tak awak punya sambal goreng masa bila saya beli tu hari basi tau, ataupun rasa tak sedap ke apa semua. You have to tell. Tapi tell cara dengan cerita private. Jangan terus buka. Tapi usually kalau macam gitu kan, orang yang kalau biasa kalau pergi makan, dah makan lah, kalau kita cakap macam gitu, usually orang cakap okay, I'm sorry pasal kan? tak sengaja, saya tak tahu gini ke apa, pasal kita datang dengan cara yang baik. Betul. Kalau kita datang menghentam dia, dia pun akan hentam kita juga. Dia akan hentam kita macam kau betul tak betul. Nanti lagi satu hal. Allahu Akbar. But I think perdagangan is perdagangan. It's very very interesting. I think sunnah. Yes. I think for this episode also kita boleh coverkan, boleh ajarkan macam, bukan ajarkan lah, sebab kita boleh nama dia tell people to do it lah, untuk business is sunnah. Business is sunnah, kecil-kecil pun sahaja tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting adanya keberkatan kat situ, sunnah Nabi SAW. Buat je. Walaupun you jual pensel ke apa, tak ada masalah. Itu tetap dari bisnes dan ada keberkatan dalam melakukan sunnah Nabi SAW. Nak jadi reseller pun boleh. Bisnes ni sunnah, bukan wajib. Kau nanti orang salah faham. Faham. Tak tahu. Dengarkan episod habis dulu. Dengarkan episod habis dulu. Ada orang ingin menghukum kita bila kita post dia punya video. Ataupun nak sentuhkan juga, ada yang orang menegur saya pula dekat Twitter. Ada orang menegur macam tata tutur bahasa. Okay, this podcast itself, okay, I think this is for general out there lah. Kita ni memang nak mengetahui tentang dakwah, tentang sirah-sirah. Tapi kita pun nak go on the language of the normal people. That's why you actually understand I am speaking of my own language. Aku berbual macam gini, memang macam gini cara aku. Tapi aku tak maki, tak apa, tak kasar ke apa. And if you realise, Ustaz Fan pun tak macam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Kan tak macam gitu. Kalau gitu, kalau betul-betul kita buat macam gitu, korang takkan dengar benda tu. Kita boleh ada saja, kau boleh buka podcast lain, yang betul-betul dakwah full force. But it's going to be dry for you guys. And kita kalau boleh nak reach out to every market. Bukan every market lah, every age group, baik tua, baik muda. And kita appreciate lah all the comments out there. And kita cannot make everybody happy.
No matter what, kita boleh, kalau kita buat the full on dakwah, the 100% punya, kita berbual boleh, kita pakai jubah semua boleh. Aku boleh pakai shimak, boleh dengan celak. Shimak ada. Kan? Wow. Tak nak pergi umrah shimak. Shimak semua kan. Boleh kita pegang macam khutbah gitu, kita berbual. Kita akan berbual akan strictly certain topic sahaja. But it's going to be dry. And I think it goes back to me also. This is the reason why I do this kind of podcast macam my own self is pasal I want to do a podcast that I will want to listen. You know? And then because kita nak reach the harder generation nak dengar kan, is actually the younger ones. Yang macam Gen Z ni semua. Tadi ada tu macam Gen Z tau, macam dia macam young parent lah. This lady comment macam, can all podcast be like this? Dia komen kat kita punya TikTok. Like this tu apa? Like kita punya podcast. Wow, ke? masya-Allah. Yang bila kita buat pasal apa nama dia, nafkah. So is it like that? So kita nak reach out to everybody. Tapi kita, like I said, kita cannot make everybody happy. Tapi kita appreciate every comment. Kita akan cuba, you know, macam okay, maybe there are certain things yang kau cakap tu ada yang kebaikannya. Maybe ada yang tutup bahasa aku ni nak kena reflect ke apa. Tak ada masalah benda tu. Cuma itulah. Itulah, macam gitulah. Macam gitu juga. Okay, sampai di sini sajalah untuk podcast kali ini. Thank you so much everybody kerana sudi support, like, share video kami. Kalau ada yang nak save pun boleh save saja. Tu hantar macam family WhatsApp ke tu. Oh, boleh. Ada. Ada pakcik-pakcik yang macam-macam ada yang buat macam itu. Ada one of the followers macam gitu juga. Lepas tu dia post. Pasal aku cakap dia, "Asal kau post video daripada TikTok?" Oh tak lah, actually this one my mother send me. Then I post on my Insta story. Macam gitu. So sebab you see the reason why kita nak korang share, so not is just because for us to get people to listen the view tau. Korang must understand the pahalanya bila kau share dekat Insta story let's say kau dah share tu, satu orang dapat hidayah from that video because of kau punya jari, kau dapat pahala kau kat situ. This is one thing people don't realize about dakwah. You know, macam kau boleh Instagram kau pun boleh lah post apa kau nak, suka hati kau, tak ada masalah. But bila kau post share atau tentang dakwah ni kan, benda ni akan menjadi ibadah kau tau actually, which kau tak realize. I think Mufti Meng always press on this also. Macam kau post dekat TikTok tu, kau senang pijak repost. Yes. Anybody that receives that and reads and hears that dakwah itself, is pahala dia reach kat engkau. So this is an online thing. Bila kau dah meninggal, benda tu let's say masih account kau masih alive and people masih watch those kind of things. It's all the small ibadah, you know, because kita never know which ibadah kita yang akan selamatkan kita dekat akhirat nanti. Betul. Kan? True. So Ken, thank you so much. Thank you very much. Sekali lagi kita akan berjumpa di episod yang akan datang. Jangan lupa komen, like. Kalau nak DM question ke, ada kisah-kisah yang ingin diceritakan, boleh saja, tak ada masalah. Spotify ke? Boleh Spotify. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.